punca utama kejatuhan mana-mana organisasi adalah kepimpinan. Ibu sayang kamu. Ibu sekarang berada di atas Bukit St. Paul yang dahulunya dipanggil Bukit Melaka. Kerajaan Melaka dahulu begitu berkuasa, sangat terkenal seluruh dunia. Bayangkanlah, pada ketika itu mereka telah ada G2G punya hubungan dengan kerajaan Uthmaniyah. Begitu hebatnya. Bagaimana satu kerajaan yang hebat sebegini pun boleh jatuh. Semuanya kerana kepimpinan, kerajaan, strategi yang silap. Merenung kembali kerajaan Melaka yang hebat ini. Tempat ini dululah Istana Melaka. Tempat ini dululah kubu pertahanan mereka. Inilah tempat mereka memantau Selat Melaka. Satu selat laluan perdagangan yang hebat ketika itu. Kenapa ibu pilih Melaka? Sebab inilah tempat kebangkitan kerajaan Islam di Nusantara. Namun, ini jugalah tempatnya kejatuhan kerajaan itu. Kenapa ibu kata kepimpinan boleh menyebabkan sesuatu organisasi itu boleh jatuh? Mengikut pelaporan dan kajian-kajian pakar-pakar dalam bidang pembangunan organisasi, sepakat mengatakan kepimpinan adalah punca kejatuhan organisasi. Dan kenapa mereka kata begitu dan disetujui oleh ibu juga? Bayangkanlah, kita ada pemimpin. Pemimpin itulah yang memilih struktur mana yang perlu dimasukkan dalam organisasi. Pemimpin itu juga yang akan memilih sistem mana yang perlu diaturkan di dalam organisasinya. Pemimpin juga akan menjadi teladan atau role model untuk mewujudkan budaya yang sesuai, yang sihat, yang mengungkitkan, yang menimbulkan budaya prestasi tinggi dalam organisasi. Semuanya pemimpin. Pemimpin juga yang akan membuat keputusan strategi demi strategi. Dan sekiranya pemimpin itu tidak ada ilmu, tidak tahu membuat keputusan, tidak boleh memilih strategi yang betul, mengikut zaman yang betul, maka kegemilangan yang sedang dialami sekarang mungkin tidak akan bertahan lama. Antara tanggungjawab utama seorang pemimpin adalah menentukan hala tuju strategik yang jelas. Tanpa hala tuju yang jelas, anak-anak buah kita, pekerja kita, pasukan kita akan merasa hilang motivasi, tidak tahu ke mana perginya organisasi kita. Mereka tidak akan rasa mahu berjuang bersama kita. Tidak akan timbul kesetiaan antara di kalangan mereka. Perlu ada hala tuju strategik yang jelas untuk kita lalui dengan tenang dan yakin, yang mana kita akan lakukan pantauan demi pantauan dari masa ke semasa. Jadi visi yang telah kita letakkan boleh direalisasikan kerana track telah diletakkan, peta telah diwujudkan dan kerana kita ada strategic direction. Pemimpin wajib wujudkan hala tuju strategik yang jelas.
Pemimpin mendokong proses dan memantau hasilnya. Kenapa ada kalanya pasukan rimas dengan bos mereka? Inilah dia salah faham sebagai seorang pemimpin. Dia ingat masa tengah menjalankan proses, masa anak-anak buah tengah melakukan satu kerja, mereka boleh pantau dengan tegas. Sebenarnya tidak. Masa diorang melakukan aktiviti atau proses itu, mereka sepatutnya sebagai seorang pemimpin memberi sokongan, dokongan, bagi training, bagi tunjuk cara, bagi coaching. Itu role sebenar seorang pemimpin. Dan kalau kita nak tegas semasa hasil, bila keluar hasil kecil ke, hasil besar ke, kita boleh tegas dengan cara mewujudkan KPI, iaitu measurement atau pengukuran untuk menentukan sama ada tercapai result atau hasil yang kita mahukan. Itulah peranan sebenar seorang pemimpin. Masa proses, kita dokong dia. Masa result, kita monitor dia atau kita pantau dia. Sangat ibu hari ni sebab dapat sampai kat sini. Lama juga ya plan nak datang, masya-Allah. Ibu rasa ni studio ya? Apa panggil studio? Showroom. Cantik. Tak takut ke resiko sebab you jadi macam antara pioneer yang buat secara online, is it? Betul. Yang buat secara online and jual bantal. Tak rasa bimbang masa mula-mula buat bisnes tu? Okey, sebenarnya fokus pertama kita punya bisnes ibu bukan hanya produk saja. Sebenarnya kami punya mission the first place ialah untuk menghasilkan usahawan. So bila kita nak hasilkan usahawan, kita nak ada satu circle yang jom kita buat income sama-sama. Jom kita jana income sama-sama. So whatever barang pun insya-Allah kita boleh jual. Sebenarnya bantal is just a medium, which is kita ambil satu produk, kita tengok macam ni. Macam tadi cakap okey bantal memang semua orang pakai. Okey ambil. Tetapi kita tak ada just ambil dekat kilang dan jom kita jual. Tak nak. Okay, sistem ni yang pertama yang kita nak tadi tu, yang kita nak develop people, kita nak started from kita punya friend je, dalam 10 orang macam tu, jom buat kata. Sebab saya pun berasal dari rumah, suami bekerja offshore pula tu, selalu ditinggalkan. Jadi so jom kita buat sebulan laut, sebulan darat. So benda-benda tu jadi macam masa dekat laut bu, discuss brand apa, macam mana nak dapat. Masih lagi. So sama juga dengan Fairuz ketika tu, dia pun bekerja tapi membantu. So bila kita fikir macam ni, why not kita cari something produk yang orang nak. Macam tadi tu memang semua peringkat umur nak, tapi kita tak nak yang sama dengan orang. So ada kecerewetan kami ni yang menyebabkan kenapa nak sama, macam tu lebih baik diorang beli kat mall ataupun diorang beli kat Shopee pun boleh maybe. Jadi ada tim yang menguruskan untuk kualiti, ada juga kami yang menguruskan in term of mission kita orang tadi nak menghasilkan circle. Bermula daripada 10 orang je ibu. Alhamdulillah. Ibu nampak from cerita you, sebenarnya bantal itu, penjualan bantal tu sebagai satu medium. Betul. Yang penting ialah you sangat nak fokus kepada resellers, niat utamanya supaya boleh orang kata meningkatkan lagi kualiti hidup mereka dengan memberi mereka peluang perniagaan. Betul. Dan ibu suka juga pemilihan bantal sebab bagi ibu ia adalah macam blue ocean. Sesuatu yang bukan macam red ocean ni, macam kosmetik, tudung, dan terlalu ramai. Jadi satu market yang agak baru yang boleh kita tap sebab business modelnya berbeza, iaitu secara online, menggunakan reseller yang boleh reach lebih ramai orang lagi. And ibu tengok bantal you boleh dikatakan bukan begitu premium dan bukan begitu ni. Is a quality atau premium yang semua orang boleh mampu. Betul. Kualiti satu USP ibu yang memang tak dijual dekat market. Untuk reseller memang ada dua USP yang kita bawa yang memudahkan mereka jual bantal ni. Satu ibu, okey, yang USP ni memang tak dijual dekat market. So ini memang kelebihan Bantal Lena lah.
Satunya, bantal lena ni boleh terus dibasuh di dalam washing machine. Ambil bulat-bulat tu masuk macam tu? Ya ibu, tak payah dah nak keluarkan isi ke apa ke. Sebab corak dia pun dah cantik. So that normally orang tak pakai sarung bantal dah. So kadang-kadang yelah anak kecil, kita pun ada kekotoran dan sebagainya. So terus basuh. Dan lagi basuh, dia lagi gebu. Ini yang kadang orang nampak macam bila mana nak dapat lagi bantal macam ni. So lagi gebu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita sebut memang orang akan pandang. Kenapa pula? Betul ke? Sebab apa ibu? Dia ada zip kat tepi. Dia boleh dilaraskan. Sebab boleh kita tahu dilaraskan. bila kita sebut bantal boleh dilaraskan, ingat screwdriver je ke ada ibu. Sebab apa tak ibu? Saya pun ada kita panggil apa masalah lah bila kita membeli bantal kan. Kita ni dah lah kena pergi mall beli bantal, pegang kiri kanan dukung anak dan sebagainya. Bila peluk nampak sedap, seronok lah. Bila balik rumah je letak kat bantal, alamak tinggi. Ataupun alamak rendah sangat, tak ngam dengan mungkin kita ibu ada ibu menyusu, ada ibu mengandung. So bila ada zip kat situ, kita boleh laraskan ikut ketinggian keselesaan tengkuk. Salah satu lagi kita punya USP ibu, antaranya ialah kita punya apa yang menyebabkan bantal kita ni betul-betul kalau kita nak cakap tu macam rare lah. Salah satunya ialah kita punya quality fiber tu pada kami yang sangat susah nak jumpa. Sangat susah nak jumpa. Kita dah try beberapa supplier lah yang supply fiber dekat Malaysia. Dekat Malaysia, even kat Malaysia dengan beberapa negara lain pun, negara luar masih tak boleh nak meet apa kita punya standard tu. Dan kita punya quality fiber tu yang menyebabkan bila kita basuh dia akan terus kembang. Dan alhamdulillah bantal kita dah masuk tahun ketiga dan bantal yang ada ejen yang bagi tahu bantal yang antara batch pertama yang beli tu masih gebu lagi bu. Masih gebu dah tahun ketiga. Sememangnya betul. Kalau kita nak buat bisnes ni, produk tu adalah medium saja. Yang pentingnya kita nak meningkatkan kualiti hidup orang lain dan membantu orang lain. Ada opportunity untuk improvekan lagi lifestyle dia. Tetapi dalam situasi ni, you can imagine tak, kita dah ada you dah ada program yang sangat berstruktur untuk membangunkan reseller you yang sangat padat, mantap. That's why you grow sangat cepat. Because diorang boleh menjual dengan bagus. Sebab you ada bantuan di situ. On top of that, produk dia power. Betul, alhamdulillah. So dia bagaikan orang kata ini memang magical formula bagi orang nak buat bisnes. Niat kita nak tolong orang tu number one. Adding value kepada orang lain, itu memang power. And kita guna medium yang Allahu Akbar, memang semua perlu tidur. Fiber yang istimewa, lagi basuh lagi gebu. Betul. Kombinasi yang sangat orang kata marvelous lah. Saling melengkapi. Saling melengkapi dan I would say bagi ibu lah, kalau ibu perlu cari peluang perniagaan, kenapa tidak? Sebab ini dua-dua dah komplit. Saya bermula dengan Lena ini hanyalah sebagai seorang pengguna sahaja asalnya. Kemudian saya menjadi seorang ejen Lena, seterusnya naik menjadi seorang leader dan alhamdulillah saya sendiri telah melahirkan lebih kurang 23 orang leader di bawah pimpinan saya sendiri. Turning point yang membuatkan mengapa saya memilih Lena ini sebagai cabang bisnes income saya, kerana bila saya dapati sangat mudah untuk menjual bantal Lena ini. Okey, saya sangat selut dengan Puan Tasha, Cik Azli, Cik Fairuz sebab mereka bermula daripada zero. Okey, dan niat mereka hanya satu, nak tolong lebih ramai usahawan, lebih ramai orang luar lah, okey, orang yang nak menjana income. Mereka tak nak kita je rasa senang, kami yang 10 ejen ni, tapi mereka nak lebih ramai lagi. Kami 10 orang ejen yang bermula tanpa ada target, tanpa ada plan marketing, tanpa ada kita tak nampak pun sebenarnya bisnes ni macam mana. Tetapi dengan semangat Puan Tasha, Cik Azli, Cik Fairuz, mereka pergi belajar, pergi menuntut ilmu semata-mata untuk membangunkan ejen. Okey, sebab itulah kita tengok daripada 10 orang ejen, sekarang dalam masa 3 tahun kita dah ada 10,000 ejen. Catch people doing the right thing, the wrong will disappear. Kita terlalu fokus kepada mencari kesilapan. Sebab itulah kesilapan banyak berlaku. Kesilapan pasangan kita,
kesilapan anak buah kita, kesilapan anak-anak kita. Mulai hari ini, raikan kebaikan manusia. Sebenarnya secara psikologi, dahagakan penghargaan. Lebih banyak kita menghargai kebaikan yang mereka lakukan, maka lebih banyak jugalah kebaikan itu akan berlaku. Catch people doing the right thing and the wrong will disappear. So, macam mana bisnes dari dulu 2 tahun lepas dibandingkan dengan sekarang? Apa yang saya boleh bagi tahu, after 3 years, yang kita dapat adalah every year kita achieve kita punya target. Allah Akbar. Every year and every month. Yes, every year and every month. Even tahun ni kita face COVID, alhamdulillah sale kita still okay. Agaknya lagi banyak orang nak tidur kot. Betul Bu. Mungkin because of COVID ramai yang kena laid off and everything kan. So they try to find pendapatan side income. Yes. So kita nampak memang ada increment after COVID during May, June and July. So far July is our highest sale. Yes, we reach 100,000 pieces per month. Betul. Yang saya nampak dia orang mencari bisnes yang mudah dapat fast cash, Ibu. Dia produk tak basi, produk tak berfashionable. Dia just ambil boleh turn into income terus direct. Filosofi business you adalah tentang sangat strong dari segi kepimpinan. Yang mana pemimpin Lena sendiri sangat menitik beratkan tentang bagaimana nak memimpin tim dalaman, which is your staff dekat Lena ni, dan juga tim luaran iaitu ejen-ejen. So bila you pandai harmonikan kedua-dua ini dengan menitik beratkan pada pembangunan mereka, coaching mereka, mendengar pendapat mereka, creating persekitaran yang selamat untuk mereka boleh berbual dengan kita, memberi pendapat and all that. Ibu rasa kritikal dengan kejayaan you adalah kepimpinan. Alhamdulillah. Kepimpinan. And values you datang daripada manusia-manusia ini yang sebenarnya pemimpin. And satu lagi kepimpinan yang ibu nampak ada dengan all of you is kejelasan. Yang mana seperti yang you cerita tadi, you buat plot 10 tahun and you ada perancangan. Sedikit sebanyak usahawan kebanyakannya di Malaysia ni mungkin masih bertatih untuk memahami apa itu KPI yang perlu kita letakkan. And you dah mulakan untuk kata panas-panaskan organisasi untuk faham, untuk apply key performance indicator, pengukuran yang diperlukan. Itu clarity sebenarnya. Itu ibu bangga. Dan mungkin sebagai satu langkah seterusnya, bila you buat development atau pembangunan untuk reseller atau agent, wujudkan roadmap untuk setiap seorang. Buat kelas yang you sendiri boleh ajar macam mana nak buat roadmap mereka pula. Mereka tu adalah entiti perniagaan tersendiri juga. Cuma dia ambil barang dari you. Macam kita berniaga ambil barang daripada negara China ke, daripada kilang borong ke. So mereka sebenarnya entiti perniagaan sendiri. Nobatkan mereka begitu dengan ajar mereka buat roadmap. Ajar mereka some simple KPI yang you all dah main. So since dah belajar dengan ibu, you all pula sekarang ni kena jadi cikgu lah. Betul. Next level punya ni. Next level. Saya suka nak relate dengan apa yang ibu cakap tadi pasal beyond logic. Beyond logic masa terutamanya masa PKP lah. Bila start PKP, saya suka nak ingatkan pasal PKP ni sebab it was very challenging to us. It was very challenging to our staff dengan our agents lah. So masa diumumkan PKP tu, kami bertiga hampir menangis bu. Menangis bu. Sati. Nak tahu adakah orang nak beli bantal? Kalau tak ada orang beli bantal, macam mana ejen-ejen kami nak beli macam mana ejen kami nak jana duit, macam mana staff kami, risau kan, macam mana staff kami nak makan besok, ada duit tak ni? Memang nangis bu. Time PKP memang sedih. Paling risau kita tak tahu sama ada kita boleh sustain lagi. Tapi berbekalkan strength yang kita ada, apa yang kita dah belajar daripada ibu, apa yang kita dah terapkan, mission dia cakap kita kena jalan juga. Sebab ketika tu ibu, seminggu pertama COVID, kamilah orang yang duduk depan TV tengok kes. Update dalam grup kes.
Sampailah ketika itu saya scroll Facebook dan terbaca one of kita orang punya ejen ketika tu diberhentikan kerja suami isteri. Jadi ketika tu saya macam, hey, come on lah Tasha, kau nak tengok TV lagi ke? Update case. So saya terus, okay, saya tak tengok dah. Saya tak tengok TV, saya tak tengok untuk benda tu sebab saya kata no, seminggu saja kita layan Delhi dan jom kita come up with this one. Kita kena buat. Mendengar daripada cerita you all semua ni, memang buat ibu sangat terharu. Sebab itulah dalam kelas pun ibu selalu cakap kan, antara punca kejatuhan mana-mana bisnes dalam dunia ni sekalipun adalah kepimpinan. Dan punca berjayanya bisnes dalam dunia ni juga adalah kepimpinan. And what I observe from all of you from this short discussion, kepimpinan you lah yang menyebabkan Lena berlipat kali ganda lebih berjaya dari tahun ke tahun. And buat ibu sangat-sangat bangga. Ibu sangat mahukan usahawan atau business leader, pemimpin-pemimpin bisnes yang mempunyai hati mulia seperti ini. Yang ibu nampak dari ciri-ciri kepimpinan you are very selfless, sangat tidak mementingkan diri, sangat ambil berat tentang orang lain, ya. You very about nak add value kepada orang lain. So jenis kepimpinan ini jenis kepimpinan yang insya-Allah boleh sangat-sangat buat bisnes kita berjaya. Sebab bila kita bagi banyak kat orang, don't worry, if you take care about other people, Allah akan take care of you. And benda ni memang, as I said, beyond magic. Beyond magic, percayalah. Namun semua benda yang kita belajar dari segi sainsnya, kiraan scorecardnya, KPI-nya, plotting of roadmap-nya, visi misinya, macam mana buat sistem structure, line of visibility, connection between satu department ke satu department, bagaimana nak solve problem, semua yang kita belajar tu, leadership dan juga building high performing culture, semua ini adalah role seorang pemimpin. Because you are good pemimpin, install semua ini, you harmonikan dia, tak ada lain lah insya-Allah melainkan kalau Allah tak izin. Memang insya-Allah you akan berjaya berlipat kali ganda and you akan bertahan lama. Benda-benda macam ni yang menyebabkan saya kuat, Ibu. Saya rasa macam banyak orang macam saya yang mungkin kisah keluarga, mungkin dia bukan susah, dia ada impian, dia jatuh, dia hadapi kesusahan dalam. So saya rasa macam itulah kekuatan saya, Big Y. Saya ingat lagi, Ibu. Ibu ingat tak masa Ibu tanya saya? Apa yang akan berlaku kepada syarikat ataupun bisnes anda 3 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang? Berapakah jualan yang anda jana? Berapa bilangan cawangan yang anda ada? Berapa negara yang anda telah tebusi? Boleh jawab soalan ini dengan jelas dan pantas, tahniah saya ucapkan. Tetapi sekiranya anda tak mampu jawab soalan ini, anda dalam keadaan yang bahaya. Saksikan minggu hadapan, Ibu Hanif akan tunjukkan bagaimana anda boleh tetapkan hala tuju organisasi anda.